rupanya ya. Saudara Razali Samad, adakah Datuk Parti 46 Kuli akan kembali? Saudara Razali, bukan Parti 46. Ini saya perlu jelaskan bahawa waktu UMNO diharamkan dan diwujudkan Parti Melayu Baru, iaitu Parti UMNO Baru, sebenarnya Parti UMNO itu tidak diharamkan. Itu dah silap perundangan. Itu bukannya Parti Semangat 46. Parti Semangat 46 satu entiti baru. Ini saudara kena jelas ya. Jadi saya banyak orang kadang-kadang tersilap mengatakan Tengku Razali nak tubuhkan parti baru. Bukan. Dan kalaulah seandainya pimpinan di Anjung Kuasa nak mengharamkan UMNO, maka alternatif kita dah ada, iaitu kita wujudkan balik parti lama kita lah. Cuma struktur mereka yang bertanggungjawab, menguasai ataupun mengepalai, menakodai parti UMNO yang diasaskan, parti asal itu tentulah berubah. Keadaan ini tentulah ini tidak disukai oleh wolot-wolot. Mereka yang sekarang ni jadi ketua bahagian, yang telah pun berbelanja banyak wang untuk merebut kuasa, nak jadi ketua bahagian dan sebagainya, mereka tak sukalah. Sebab kalau diwujudkan kembali parti itu, maka mereka akan kehilangan kedudukan. Sebab tidak tercatat dalam perlembagaan UMNO, you boleh mengeluarkan wang untuk membeli jawatan. Itu keadaannya. Dan hari ini saudara, saya amat-amat terperanjat. Memang memeranjatkan saya apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bercakap di Parlimen. Saya kata ini sebenarnya satu keputusan yang gila. Saya tidak tujukan pada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tapi kata kegilaan, satu keputusan kegilaan yang saya rasakan ini bukan keputusan era Kerajaan Pakatan Harapan. Bukan juga yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, sebab beliau baru tak sampai pun, baru 31 hari dia berada di Anjung Kuasa di Seri Perdana. Ini adalah era Kerajaan Perikatan Nasional yang selama hari ini kita orang kata saya serang, saya marah. Memang pun contohnya saudara, memang tak masuk akal apabila secara terus terang Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa kerajaan berbelanja sejumlah 30 juta. Bukan sekupang, bukan 3 kupang, bukan RM30, bukan RM300, bukan 3 juta, 30 juta hanya untuk mengubah suai kediaman resmi Perdana Menteri di Seri Perdana. Sedangkan wang itu dibelanjakan di saat kita susah, di saat rakyat susah saudara. Ini dijelaskan oleh mantan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin, ahli Parlimen Kubang Pasu, dalam sidang medianya. Saya dengar begitu, ya menyirap darah saya. Saya ingatkan setakat itu saja. Rupanya sekarang ni apabila kita membongkar ataupun kita membuka kapet tu, tersirap segala benda yang hanya, yang busuk, terhimpun di bawah permaidani yang indah itu. Rupanya kata-kata itu indah, tetapi rakyat tidak disantuni. Malahan mereka berbelanja begitu suka-suka mereka saja, berbelanja hanya untuk melakukan renovasi ataupun renovation ataupun ubah suai kediaman resmi Perdana Menteri Seri Perdana. Sepatutnya tak ada keperluan, dah indah, dah sergam. Tapi ialah Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia terpaksa lah memikul beban. Sebab itu saya katakan beliau hari ini memikul biawak hidup yang busuk lagi membusukkan. Kerana apa yang dilakukan sekarang ni beliau tak pasal pikul. Sebab itu saya katakan bahawa inilah masanya yang kekhawatiran saya, segala kekotoran, segala kebobrokan ini terpalit kerana beliau saat ini adalah wakil daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Dan keadaan ini tidak boleh dihentikan sebab benda dah dilakukan era kepimpinan terdahulu. 30 juta saudara. Begitu juga macam mana saranan daripada ini Hanayo. Dia kata yang permintaan dia supaya Parlimen menjelaskan bagaimana kos ubah suai pejabat-pejabat menteri. Baru 3 kementerian saja, 3 menteri dah 3 juta. Pembelian perabot dan sebagainya. Bagaimana kementerian-kementerian yang lain? Tapi rupanya bukan hanya setakat 3 kementerian, rupanya banyak lagi kementerian. Jadi begitulah keadaannya. Wang rakyat daripada kantung negara dihabiskan hanya untuk melampiaskan nafsu-nafsi mereka, untuk kononnya berada dalam keadaan yang cantik. Jadi untuk apa? Menurut Datuk Ismail Sabri, dia kata memanglah kita nak buat cantik lah supaya tak malu lah kalau datang pelawak-pelawak asing, menerima tamu asing di kediaman resmi di Seri Perdana. Soalnya sekarang ni bukan soal tempat itu.
Yang penting adalah pimpinan itu, macam mana kamu menyantuni kepimpinan negara. Dan itulah diletaknya penghormatan rakyat. Saya pernah pergi ke Kremlin di Moskova. Saya lihat dari luar, tak dapat masuk lah, tapi tidak ada perubahan. Saya melihat dekat Westminster, di kediaman Perdana Menteri England yang hebat, yang pernah menjajah kita, di Downing Street. Rumah dia kita boleh lalu begitu saja. Adalah kawalan dekat pintu tu, number 10 Downing Street, tapi dalam macam rumah macam biasa saja. Dah berapa ramai Perdana Menteri bertukar. Takkan kita nak ikut style Washington, White House. Who are we? Siapa kita yang kita nak buat perbandingan? Jadi seolah-olah jadi Perdana Menteri ni macam raja, nak kau rumah besar cantik dengan hiasan. Kalau satu Perdana Menteri membuat perubahan 30 juta, besok naik Perdana Menteri lain buat lagi 30 juta. Sedangkan saat itu, waktu rombakan itu dilakukan, waktu ubah suai itu dilaksanakan, adalah di saat rakyat dalam susah, negara sedang diserang oleh virus corona. Kenapa tidak 30 juta itu digunakan untuk membeli ubat, untuk penambahbaikan hospital, supaya untuk kita merawat mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona, daripada dihabiskan hanya untuk sebuah kediaman resmi saja. Belum tahu lagi pejabat macam mana. Ini belum terbongkar lagi. Saya yakin akan ada pembongkaran demi pembongkaran. Dan dalam keadaan begini kita haraplah Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri kena telus, kena berani mendedahkan. Let's face the fact. Jangan cuba menyelindungi sesuatu di bawah permainan ini. Kita tak mahu lagi. Ini masa sekarang ni. Sebab saya katakan 2 malam lepas, 3 malam lepas, ini adalah masa kita membongkar segala kebobrokan pimpinan terdahulu, agar ini dapat dijadikan sebagai tauladan, supaya pimpinan akan datang tidak melakukan tindakan-tindakan yang sebegini. Rakyat dihampakan, mereka berjanji pada rakyat untuk membela rakyat, tapi akhir macam mana? Ini PM8 scale of thing, saudara Adam Rose. Saya kata ini bukan soal biasa-biasa lah, soal 10%. Saya tidak dapat menerima hakikat ini. Bagi saya, wang rakyat, milik rakyat, dari rakyat, harus untuk rakyat. Kamu nak gunakan untuk mentadbir negara, tidak ada masalah, tapi jangan dipersisirkan. Rakyat dalam keadaan hidup menderita, dalam keadaan yang keperitan, barang makanan mahal, nak cari makan, rakyat naik bendera putih, saudara, untuk cari kehidupan, nak makan, nak menyambung kehidupan. Makanlah apa yang ada. Tetapi bila mereka berbelanja begitu banyak, 30 juta hanya untuk renovation ataupun ubah suai rumah kediaman resmi. Apa ni? Saya tidak boleh terima, saudara. Bukan saja I cannot brain, I hate, saya benci melihat perlakuan tindakan pimpinan-pimpinan sebegini. Wang rakyat. Ya, sekarang ni kamu nak masih lagi nak tunjuk bahawa kamu baik, nak bawa ubah lagi negara kita ni, pemulihan. Nak pulih apa benda kalau segala pembaziran telah berlaku era itu? Tak lama pun, setahun lebih. Saya yakin bahawa ini tak berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan, kerana Datuk Amiruddin selaku Timbalan Menteri Kewangan, dia kata bukan zaman dia. Kalau bukan zaman dia, tentulah zaman selepas era Perikatan Nasional. Dan tidak mungkin ini berlaku dalam era kerajaan keluarga Malaysia, pimpinan Datuk Ismail Sabri, kena baru 31 hari. Takkan dalam 31 hari dok belanja sampai 30 juta. Ini memang tak masuk akal lah, Tapi jadi artinya kita dapat melihat bagaimana pembaziran berlaku, rakyat ditipu. Saya terasa seolah ditipu, saudara. Jadi ini nasib baiklah kita mempunyai ahli parlimen yang berani bertanya. Sebab itu kita minta parlimen ini dibuka dan diadakan persidangan supaya ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat bertanya. Ia bermula dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Mahfuz Omar. Dia bertanya dan dijawab oleh Perdana Menteri. Kemudian bangkit pula ramailah. Sedangkan sebelum itu, Sarawanan Timbalan yang Menteri Semua Manusia mengatakan sejumlah 155,893 orang rakyat kita yang hilang pekerjaan akibat wabak COVID-19. Di saat orang tak ada kerja, di saat itulah kamu membazirkan 30 juta hanya untuk mengubah suai kediaman resmi kamu. Belum lagi pejabat. Kalau masuk pejabat-pejabat, dah ada 69 orang.
69 orang, 70 orang menteri dan timbalan menteri, semua nak ubah suai. Kalau satu orang katalah 300,000, 69 berapa puluh juta lagi duit. Dan rakyat selama ni sabar. Kerajaan prihatin, kurang kerajaan beri peruntukan, beri bantuan. Bantu apa? Benda tak kesampaian. Rakyat angkat bendera putih nak cari makanan. Ini bukan kerja main-main, saudara. Ini bukan satu perkara yang boleh kita ambil apa yang kata ambil enteng. Tak boleh, saudara. Dan sepatutnya saya minta lah supaya pimpinan yang baru ni harus mengadakan satu siasatan. Kalaulah harga itu tidak masuk akal, maka mereka yang meluluskan perbelanjaan itu perlu dibawa ke muka pengadilan. Saya kena ingat, 1 sen pun wang rakyat mesti mendapat kelulusan di parlimen. Sekarang ni mereka berbelanja ikut suka mereka saja. Memang saya geram, saya minta maaf lah. Awal-awal masuk Gear 5 dah peluh dah saya ni. Saya baca-baca begitu. Itu kalau kos satu rumah kediaman resmi, macam mana pula rumah-rumah menteri? Memanglah ada peruntukan. Kalau negara kaya raya, negara senang, tak ada masalah. Ini negara dalam keadaan susah. Rakyat tengah bergelut dengan kehidupan yang maha susah. Kamu berbelanja yang sebegitu, memanglah anda tidak bertanggungjawab. Anda seorang yang, bagi saya lah, tak tahulah, mereka berdosa pada rakyat. Kita tertipu, kita terperdaya oleh pencaturan politik mereka sekarang.